Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak pendengar Radio IKIM untuk kita terus berusaha kerana peluang dan ruang yang diberikan kepada kita amat terhad dalam tempoh yang amat singkat dalam mencari dan mengejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, dalam apa yang kita perkatakan pada minggu lepas, iaitu beberapa sebab yang mewajibkan mandi. Yang pertamanya ialah apabila berlaku suatu perhubungan antara suami isteri, maka wajib mandi ke atas kedua-duanya. Yang kedua ialah apabila keluar air mani. Bagi apa yang perlu kita faham, kita ada 3 jenis air yang akan keluar daripada seseorang. Satu ialah dipanggil mani, yang kedua dipanggil mazi, yang ketiga dipanggil wadi. Jadi kalau mani ini adalah satu jenis air yang keluar dalam bentuk tembak, makna dia akan meletup, dia akan berlaku tembakan, dan di mana air ini adalah suatu yang mewajibkan mandi, sedangkan dia bukanlah najis bagi mazhab Syafi'i. Yang kedua ialah mazi. Mazi ni air yang jernih. Kalau mani tadi putih, bagi laki-laki beradanya air mani di tulang belakang, perempuan air mani berada di bawah dada. Adapun air mazi, satu jenis air yang jernih yang selalunya akan keluar pada kita ketika kita dalam keadaan bersyahwat. Dan yang ketiga ialah air wadi. Air wadi dan mazi adalah dua-dua najis. Cuma wadi ni ialah air yang keluar ketika kita buat kerja berat. Kadang-kala kita sapu sampah, susun bata, potong pokok, rumput dan sebagainya. Apabila kita dah penat, kita duduk rehat, tiba-tiba kita dapati ada satu jenis air yang jernih keluar, maka itu dipanggil wadi. Jadi mani wajib mandi. Adapun mazi dan wadi, kita hanya perlu basuh dan ianya membatalkan wuduk. Seterusnya, perkara yang mewajibkan mandi juga ialah apabila datang haid dan berakhir haid. Bukan datang, tapi bila berhenti haid, wajib mandi. Berhenti nifas, bila seorang itu melahirkan anak, maka selepas kelahiran, maka datangnya darah dalam tempoh sebelum berlalu 15 hari, maka itu dipanggil darah nifas. Maka bila berakhir darah nifas, wajib mandi. Ataupun yang seterusnya ialah mandi wiladah. Sekiranya tidak ada apa-apa darah yang keluar selepas keluarnya anak. Seorang ibu melahirkan anak kering tanpa ada setitik darah, maka dia wajib terus pada hari itu juga. Tuntutan solat menjadi satu tuntutan yang tak gugur, maka dia wajib mandi atas nama mandi wiladah. Dan akhir sekali ialah maut, mati. Dan mati ini juga adalah wajib mandi. Tuntutan fardu ain ke atas seorang yang dia hanya tahu, atau fardu kifayah kepada masyarakat sekeliling yang tahu tentang kematian seseorang. Walaupun mati lemas, selagi boleh dimandi jenazahnya, maka wajiblah jenazah itu dimandikan. Alhamdulillah, itu ada penerangan daripada Fadil Ustaz untuk kita memulakan pertemuan kita pada minggu ini dalam kita membawakan tajuk sambungan bagi sebab-sebab mewajibkan mandi. Dan juga untuk anda, kita lalukan seperti biasa bersama-sama kami untuk memberikan persoalan yang terbaik dapat kita berkongsi bersama di talian 0362051500, juga menerusi Facebook IKIM.FM yang kami sama-sama wawarkan kepada anda. Jadi untuk itu dipersilakan untuk anda bersama-sama kami, dan insyaAllah Al-Fadil Ustaz Said Fadil Alimani akan cuba membantu untuk memberikan penjelasan yang terbaik. Silakan 0362051500. Halo, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian kita? Boleh, saya Sadia daripada Jelebu. Okey, minta kuat sikit suara ya, silakan. Saya Sadia daripada Jelebu. Saya nak menanyakan soalan pada Ustaz. Silakan. Silakan, Kak.
Hello. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya, kalau kita ni terkentut, lepas sembahyang ni terkentut, boleh tak kita berdoa? Itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih. Okey, silakan. Taib, kalau kita dah batal wuduk setelah kita beri salam, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri, terkentut, maka untuk seterusnya boleh, tak ada masalah. Kita boleh berwirid, kita boleh berdoa, dan apa saja bacaan-bacaan yang kita nak baca, maka itu tidak ada masalah. Kerana yang menjadikan syarat wuduk ini ialah solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Itu yang perlu kita ada wuduk. Kalau lain daripada itu, sebagai doa, berzikir, berwirid, maka itu tak semestinya kita ada wuduk. Jadi kalau dah batal, teruskan, tidak ada masalah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan juga untuk pertanyaan melalui Facebook, waktu ni Nurliza Mazlan katanya, Ustaz, apa hukum orang yang berpuasa tapi tak mandi hadas hingga waktu asar dengan sengaja? Kalau satu orang katakanlah dia berhadas, tidur lepas zuhur berhadas sehingga patut dia mewajibkan mandi, tapi dia tak mandi, maka kedudukan puasa dia sah, tetapi perbuatan itu makruh. Kerana mandi wajib ini, bila kita berlaku hadas, makna yang mewajibkan mandi, bila nak mandinya? Maka kita kata mandi ni bila kita nak mula solat. Selagi kita tak solat, tak mandi pun tak apa. Hadas pukul 8, dia nak solat pukul zuhur pukul 1:30, maka nanti pukul 1 mandi, tak ada masalah. Cuma membiarkan diri berada dalam keadaan hadas, maka itu adalah makruh, kerana kita tidak didekati dengan malaikat rahmat. Maka dengan sebab itu sepatutnya kalau kita boleh mandi, kalau tidak pun kita ambil uduk saja, persiapan sehinggalah kita mandi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi di talian 0362051500 bersama-sama kita di talian. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Liza daripada Puchong. Saya nak tanyalah, ada dua soalan. Nombor satu, kalau misalnya kan kita kena baca Fatihah masa solat tu kan. Kalau macam saya perempuan, saya tinggikan sikit nada, sebab kalau saya baca slow, dia macam tenggelam timbul. Itu saja ya? Tak, lagi satu. Okey. Macam solat sunat subuh tu dikerjakan sebelum azan subuh ke, ataupun selepas azan subuh buat sunat subuh baru buat solat fardu dulu ke, macam tu ke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mengenai dengan bacaan Fatihah, bila seorang perempuan dalam melakukan ibadat solat membaca Fatihah ni, kalaulah tidak ada seorang ajnabi, katakan kita solat di rumah, tidak ada ajnabi, suami tak bawa balik kawan ke rumah ke, tak ada siapa, kita dengan anak-anak, maka kita boleh nyaringkan untuk maghrib, isyak dan subuh. Tidaklah setinggi nyaring suara seperti seorang lelaki yang mengimami solat jemaah di masjid. Tapi sekurang-kurangnya kita tinggikan suara, mungkin orang yang duduk berdekatan dengar apa yang kita baca, itu tak ada masalah. Adapun zuhur dan asar memang dituntut kita baca secara perlahan. Itu adalah di antara perhiasan solat yang membawa kecantikan solat, iaitu baca hendaklah diperlahankan pada zuhur dan asar, sebagai kita mengimbas satu sejarah silam. Bila mana baginda diganggu oleh Quraisy, maka Allah perintah perlahankan ketika zuhur dan asar. Bila maghrib, isyak dan subuh tidak ada apa-apa gangguan, bacaan nyaring. Jadi ini Allah nak kekalkan sampai kiamat, supaya manusia dapat mengambil tibar banyak daripada susah payah baginda dalam melakukan solat. Yang persoalan yang kedua mengenai dengan sunat subuh. Sunat subuh ni bila masuknya waktu, iaitu dengan masuknya waktu subuh. Sama ada azan sudah pun berkumandang atau belum. Kadang-kala di masjid mungkin Bilal terlewat 10-15 minit, waktu dah masuk tapi belum azan. Kita di rumah tengok waktu dah masuk, kita dah boleh solat dah. Sunat dipanggil sunat subuh ataupun sunat fajar, 2 rakaat yang Nabi sebut, rakaatan fajri
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar iaitu sunat subuh yang lebih baik pada segala dunia dan isinya. Jadi kita tak tengok azan atau belum, yang pastinya masuk waktu subuh, maka masuklah waktu sunat. Sampai bila? Sampai selagi waktu subuh masih ada. Bila terbit saja matahari, berakhirnya solat waktu subuh, maka berakhirlah waktu solat sunat subuh. Alhamdulillah, itu dia penjelasan daripada Ustaz. Dan seterusnya di Facebook Ustaz daripada Farah Bolhi, katanya sekiranya kita was-was, adakah kita berhadas atau tidak, perlukah kita mandi wajib Ustaz? Kalau kita was-was, kita pertama sekali kita kena ambil satu, katakanlah kita bangun, kita nampak dekat kain kita ada sesuatu yang basah. Berkemungkinan sifat-sifat tak jelas. Nak kata air mani pun tak sejelas, nak kata air mazi pun tak sejelas. Tapi tak ada bau. Kerana air mani dia ada satu bau. Kalau kita hidu dia seperti telur putih. Ataupun kalau dia kering seperti tepung, tak ada bau apa. Dan tak ada pula nampak dia punya kesan-kesan mani atau mazi. Kita dalam keadaan boleh membuat satu daripada 2 keputusan. Mana kita boleh buat pilihan. Kalau kita nak kata ini mani, wajib kita mandi. Ataupun kita kata ini mazi, maka memadai dengan kita basuh saja, maka kita tak perlu mandi. Jadi jangan timbul was-was sehingga kita buat satu keputusan apabila kita tak dapati sifat-sifat yang tertentu. Kerana dia ada perbezaan antara mazi dan mani. Tapi mungkin kerana dah lewat, kita lambat bangun, jadi kesan tu agak sudah pudar. Jadi kita sendiri boleh buat keputusan menentukan sama ada mazi, kita basuh saja. Kalau kita anggap itu mani, kita mandi. Itu dia. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini dalam rancangan Tahsinul Ibadah. Kita bawakan bersama dengan tajuk sambungan kita pada minggu lalu, sebab-sebab mewajibkan mandi, bersama Al-Fadhil Ustaz Said Fadli Al-Yamani. Teruskan lagi bersama kami 03-6205-1500. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita? Rizal. Rizal, silakan Rizal. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya untuk perempuan yang datang haid ni, macam mana nak tahu dia tu darah haid ataupun darah penyakit? Sebab kadang-kadang macam seminggu baru habis haid datang haid lagi macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah haid ni dia ada alamat-alamat dia. Pertama sekali warnanya. Kita tanya isteri, awak tengok darah tu warna dia bagaimana? Dia akan beritahu warna dia pekat kehitaman. Ataupun yang kedua, dia akan mengadu, memulas, segugut. Atau yang ketiga, dia akan rasa panas. Maka itu darah-darah haid. Kalau dia keluar katakan seminggu ke seminggu, keluar 2 hari 3 hari berhenti, 2 hari 3 hari berhenti, maka selagi dalam lingkungan 15 hari, maka dipukulkan semua sekali, dianggap sebagai haid. Kalau lebih daripada itu, katakan sampai dah 20 hari darah terus keluar, maka 15 hari saja dikira haid. Adapun baki daripada 15 hari ini dipanggil darah penyakit, darah istihadah. Maka darah istihadah ni dia wajib solat, wajib buat segala-galanya. Cuma apa yang perlu, dia perlu tunggu waktu masuk. Bila masuknya waktu solat, maka dia bersihkan, dia tutup, kemudian dia ambil wuduk dan terus solat. Maka tidak ada apa yang menghalang dia daripada melakukan solat kalau datangnya darah istihadah. Dan insya-Allah bila kita tiba masa haid nanti, kita akan membuka satu kupasan yang agak mendalam tentang mengenali dan memahami masalah haid. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan berikutnya di Facebook kita kembali untuk membawakan persoalan. Dan juga satu persoalan daripada Nur Arsikin Kasim, katanya, Ustaz, batal tak mandi wajib kita sekiranya kita meratakan air ke seluruh badan termasuk alat sulit kita, selepas itu kita berwuduk? Bila kita mandi dan kita ratakan air seluruh badan, yang wajib kita basuh ni sebenarnya ialah segala yang zahir, daripada kepala, rambut, telinga, mata, bibir, mulut, tepi-tepi kelopak hidung kita, kemudian bahagian badan dan bahagian yang agak sulit yang berlipat seperti pusat dan sebagainya. Sehingga kalau kita duduk, mana yang zahir ketika kita duduk buang air, maka itulah wajib kita basuh. Lepas semua tu kita dah mandi rata, maka
maka kalau kita ambil wuduk, maka mandi kita sah dan wuduk kita tepat. Cuma sunatnya kita ambil wuduk awal sebelum kita mandi. Lebih sunat lagi kita basuh dua bahagian depan dan belakang dahulu dengan niat untuk angkat hadas besar. Lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita ratakan air dengan mandi tidak menyentuh tempat-tempat yang membatalkan wuduk, maka wuduk kita sah dan mandi kita juga sah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Masih lagi terus bersama untuk waktu ini. Dan insyaAllah sebelum kita berhenti rehat, kita ambil satu lagi pemanggil di talian 0362051500. Silakan bersama-sama kami. Halo, Assalamualaikum. Saya Nasrita dari Melaka. Silakan. Saya nak tanya satu soalan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya selalu kalau Jumaat, saya mandi Jumaat. Saya yang tak faham, kemudian saya pergi masjid, saya ambil wuduk balik. Adakah itu betul, Ustaz? Itu saja ya? Itu saja. Baik, terima kasih. Silakan. Kalau kita mandi, bila nak pergi solat Jumaat, disunatkan kita mandi. Kalau kita dah ambil wuduk, dia kena ingat, mandi sunat dengan wuduk dua perkara yang berbeza. Kita tak boleh mandi sunat bila dah selesai mandi menganggapkan diri kita sudah ada wuduk. Tak. Dia tak macam mandi wajib. Kalau mandi wajib, kita mandi semua dengan tidak berlaku perkara yang batalkan wuduk, maka terangkat hadas besar, hadas kecil juga terangkat. Tapi kalau mandi sunat Jumaat, kita mandi saja dengan tidak ambil wuduk, maka mandi itu hanya dikira mandi sunat, wuduk tak ada. Kalau kita pergi masjid, kita ambil wuduk sekali lagi, maka itu sah dan betul lah tu. Tapi kalau nak lebih baiknya, kita ambil wuduk dan kita mandi, terus kita pergi masjid. Kerana kalau kita berwuduk daripada rumah, setiap kali kita berjalan menuju ke tempat solat berjemaah, kita dapat pahala seolah kita sedang berihram untuk keluar pergi mengerjakan haji atau umrah. Jadi makna satu ganjaran besar kalau kita datang daripada rumah dengan mengambil wuduk di rumah. Jadi biarlah masjid itu disediakan tempat-tempat wuduk untuk orang-orang luar yang singgah. Kadang-kadang masjid kita ni terletak di kawasan yang mana laluan orang ramai. Mereka daripada jauh-jauh singgah ambil wuduk. Tapi bagi kita orang tempatan, kita ambil wuduk kat rumah kita. Kita pergi dengan berwuduk, itu lebih afdal. Alhamdulillah. Ustaz, untuk persoalan berikutnya di Facebook, Fatin Adila Razali katanya, bagaimana syarat sah mandi menggunakan air dalam kolam, Ustaz? Berapa syarat sah kualiti air yang mana kurang ataupun sebagainya? Jadi mungkin penjelasan Ustaz. Kalau kita mandi dalam kolam yang airnya lebih daripada 2 qullah. 2 qullah ni lebih kurang dalam 216 liter. Mana kalau dalam kolam tu selalunya air banyak lah. Jadi lebih pada 2 qullah, maka kita mandi dalam tu dan kita bersihkan badan kita, kita keluar, maka mandi kita sah. Tapi kalau kita masuk dalam tempat yang sempit, yang macam baldi ataupun bekas yang kecil, kalau kita masuk mandi, masuk tak apa, masuk duduk mandi semua selesai, bila keluar air jadi musta'mal. Jadi mandi sah, tapi bila kita keluar air jadi musta'mal. Adapun kalau kolam yang besar, maka itu tidak menjadi masalah. Kita mandi dengan ratakan air. Kalau air sampai dengan tanpa gosot, maka mandi kita sah. Cuma disunatkan kita gosot, ratakan air ke seluruh badan. Tapi kalau air tak sampai, ada kawasan-kawasan kita perlu bukakan dia. Contohnya jari kita terlampau rapat, kalau kita tak buka dia tak masuk, maka di situ wajib kita buka dan wajib kita ratakan air seluruh badan kita, barulah mandi kita sah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita masih lagi terus bersama untuk waktu ini. Silakan di talian 03-6205-1500 bersama pemanggil seterusnya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita? Ya, teruskan. Teruskan untuk soalan anda, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Muar. Saya nak numpang tanya pasal kalau kita semayang. Ya, ya. Nak tanya mengenai kalau kita semayang Isyak, masa sesudah semayang Isyak, imam masih berzikir, lepas tu kita dah buat semayang sunat selepas Isyak. Sebab ada yang cakap tak sah macam tu lah. Sehingga saya nak tahu sebenarnya. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Kalau kita selepas solat Isyak
kita bangun untuk solat sunat. Cuma apa yang perlu ialah afdalnya kita jarakkan sikit antara solat fardu dengan solat sunat. Itu afdal. Sama ada kita jarakkan dia dengan wirid, dengan doa, ataupun kita jarakkan tempat, kita pindahkan sikit, atau kurang-kurang kita jarakkan dengan kita bercakap. Kita tanya kawan apa khabar sikit, kemudian kita solat. Itu lebih baik daripada kita sambung. Ada orang habis salam terus bangun dan buat rakaat yang berikutnya sebagai solat sunat, maka itu makruh. Kerana kita nak jarakkan, asingkan solat fardu dengan solat sunat. Jadi kalau boleh kita duduk sekejap bersama dengan imam, berwirid dan ikut serta imam berdoa, kerana doa yang ramai ini adalah suatu yang lebih barakah. Lepas tu kita bolehlah buat solat sunat. Kalau tidak ada hal, kita boleh balik dan buat di rumah. Itu lebih afdal daripada kita buat di masjid. Cuma kadang-kadang ada ramai yang bimbang, kalau balik rumah ni dah tak boleh nak buat lagi dah. Maka daripada kita tak buat langsung, maka kita buatlah di masjid. Alhamdulillah. Masih lagi terus bersama-sama kami untuk waktu ini. Silakan untuk persoalan berikutnya. Kita ada Nurul Atika Ibrahim, katanya, adakah keputihan yang selalu dialami perempuan termasuk dalam kategori air mazi atau wadi, dan sahkah wuduk dan solat sekiranya terdapat keputihan tersebut pada pakaian? Kalau keputihan yang datang daripada dalam, maka itu adalah najis. Kalau keputihan yang ada kat luar, itu tidak najis. Jadi kalau yang luar ni kena pada pakaian, tidak ada masalah. Tapi yang kita pastinya keputihan datang daripada dalam, dia adalah najis. Kena pakaian, maka pakaian adalah kotor, maka tak sah untuk kita bawa solat. Alhamdulillah. Terus lagi bersama-sama kami pastinya untuk persoalan anda melalui Facebook IKIM FM dan juga di talian 03-6205-1500 bersama pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita? Saya Puan Nur dari JB. Silakan. Nak tanya Ustaz tentang qada solat. Beberapa minggu lepas Ustaz ada kata untuk orang yang istiadah atau kencing tak lawas atau seumpama dengannya, satu wuduk untuk satu solat fardu. Tapi kalau kita nak qada solat selepas solat fardu, boleh tak guna wuduk yang sama ataupun kena ambil wuduk dan istinja setiap kali nak qada beberapa solat fardu dalam satu masa? Terima kasih. Sama-sama, silakan Ustaz. Mengenai dengan solat qada, ni adalah solat fardu. Maka kalau bagi orang yang bermasalah penyakit, sama ada penyakit kencing yang tak tus atau perempuan yang datang darah istihadah, maka untuk satu wuduk untuk satu fardu. Jadi kalau dia nak qada 3 waktu, 3 wuduk. Habis salam, walaupun dia tak kentut, tak apa, tapi benda tu darah istihadah terus datang ataupun penyakit mazi dia terus ada, maka dia bersih, dia basuh, dia bungkus, balut, tutup, ambil wuduk dan solat. Beberapa fardu yang nak diqadakan perlu dengan wuduk yang baru. Cuma kalau dia nak solat sunat, maka tidak perlu lagi untuk dia ambil wuduk. Contohnya, bulan Ramadan dia solat isyak, dengan wuduk isyak dia boleh gunakan untuk solat tarawih dan witir, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Dan berikutnya di Facebook Ustaz, Acik JB katanya, sebelum mandi wajib kita harus berwuduk, tapi sahkah wuduk jika kita terkencing ataupun terkeluar air kencing sedikit ketika mandi wajib tu? Adakah sah mandi wajib tu Ustaz? Mandi wajib kita sah kalaupun semasa mandi berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya kita mandi dah semua, tiba-tiba di sana kita terbuang air kecil, di sana kita terbuang air besar ataupun keluar angin, maka mandi kita macam mana? Mandi kita teruskan. Mandi kita sah, tidak ada masalah. Cuma kita tidak akan dapat terangkat hadas kecil. Jadi makna selesai mandi nanti kita perlu mengambil wuduk untuk kita punya solat. Mandi tidak ada masalah, tapi wuduk hendaklah diulangkan semula untuk dapat kita solat. Alhamdulillah. Masih lagi terus bersama dan pastinya di talian kita terus lagi kita mendapatkan panggilan-panggilan daripada anda. 03-6205-1500 pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Sheila daripada Johor Bahru. Soalan saya yang pertama, jika perempuan tu kedatangan haid,
Lepas tu biasanya dia bersih dalam masa 8 atau 9 hari. Tapi satu hari tu dia 7 hari dia dah bersih. So dia mandi wajib lah. And then malam tu dia bersama dengan suami dia. So macam mana hari ke-8 tu dia datang ke tengah haid lagi. Macam mana nak kira dia berdosa kan ataupun apalah. Yang kedua, saya boleh tanya mengenai puasa nazar tak? Okey, mengenai puasa nazar, kalau dia dah bernazar dia nak habiskan puasa 2 hari lah, contohnya pada 2012. Tapi dia tak buat puasa pada 2012, dia hanya bernazar habiskan puasa pada 2013. So hukum dia macam mana? Bila dia dah habiskan 2013 tu, adakah dia kena bayar kifarah ke ataupun apa-apalah sebagainya ya? Okey, terima kasih. Kalau seorang perempuan haid dia selalunya katakan 8 hari tadi, tiba-tiba hari yang ke-7 dah habis. Memang dia tengok tak ada apa lagi, dah masukkan kapas, keluar bersih, dia tunggu dalam 24 jam tak ada darah, maka dia pun bersama dengan suami dia, dia mandi. Kerana lagi belum mandi tak boleh bersama. Dia mandi, kemudian waktu solat masuk dia solat dan sebagainya. Bila malam dia bersama, tiba-tiba pada besoknya kelihatan ada lagi darah. Maka darah tu kalau ditengok dengan sifat dia seperti darah haid, kehitamannya. Jangan dia, kadang kalau darah ni dia datang dalam bentuk merah yang seperti luka, maka itu bukan haid. Kalau dia boleh bezakan, kemampuan perbezaan itu adalah diguna pakai. Maka kalau dia kata sama saja dengan darah haid yang datang sebelum dan yang datang ini, maka kita kata hari semalam sebenarnya adalah haid. Jadi macam mana dia dah bersama, maka bersama itu dengan keadaan dia sangka dah bersih, maka dia tidak berdosa. Dan solat dia adalah dia tidak sah dan tak perlu dia qada. Kalau sekiranya hari itu hari puasa, maka dia kena qada puasa dia. Itu punya kedudukan. Yang keduanya mengenai dengan puasa nazar. Satu orang bernazar 2013 nak puasa 2 hari. Kalau dapat ini nak puasa 2 hari. Tiba-tiba dapat dan berlalu 2013, masuk 2014 tak dia puasa, maka dia kena qada puasa dia. Dia kena buat juga dalam 2014 ni bila-bila masa untuk selesaikan dia punya nazar dia. Kalau tidak, nazar tu masih terus tinggal nazar yang dia tak selesai dengan tuntutannya. InsyaAllah. Jadi perlu kodakan puasa tu Ustaz ya? Ya saya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, berikutnya daripada Haliza Aziz, katanya saya masih keliru cara mandi wajib yang betul. Perlukah mandi seperti biasa, seperti bersabun, shampoo dan sebagainya, dan barulah untuk niat dan untuk mandi wajib. Jadi bagaimana Ustaz? Pertama sekali, bagi orang nak mandi wajib ni, seperti mana kita sebut, pertama sekali dibersihkan bahagian anggota sulit depan dan belakang. Semasa tu dia niatkan saja aku basuh untuk angkat hadas besar. Lepas itu dia ambil wuduk. Ambil wuduk yang sempurna, basuh muka, tangan, sapu kepala, basuh kaki, kemudian dia mandi. Ratakan air seluruh badan daripada ujung rambut sampailah ke ujung kaki. Dah selesai semua. Sekarang ni kalau dia nak pakai sabun, dia nak shampoo dan sebagainya, boleh. Sabunlah badan dia, jadi wangi bila selesai, tak ada masalah. Dan kalau apa pun dia buat, maka cuma jaga jangan berlaku perkara-perkara yang batalkan wuduk. Maka mandinya sah, wuduknya ada, dan dia lebih bersih, wangi badan dia, itu lebih baik. InsyaAllah. Juga daripada Dewi Juwita katanya, Ustaz, sahkah kalau kita mandi wajib menggunakan air dalam baldi saja, ada gayung dan jilus ke badan? Hukumnya sah kalau air yang kita basuh badan, kita tidak biarkan terkumpul semula dalam baldi. Kalau air yang kita basuh badan kita setitik 2 percik masuk, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita basuh air itu dikumpulkan semula, maka air itu tak boleh digunakan lagi untuk apa-apa perkara lain. Jadi maknanya air itu dah jadi mustakmal. Jadi kalau kita mandi air dalam satu baldi, kita siram saja daripada atas turun ke bawah dengan ratakan seluruh kawasan, maka mandi kita sah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Terus lagi bersama-sama kami, kita masih lagi bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah pada kali ini dengan menyambung kembali bagi tajuk pertemuan kita pada minggu lalu, sebab-sebab mewajibkan mandi, bersama Al-Fadhil Ustaz Said Fadli Al-Yamani. Terus lagi di talian 0362051500 di talian seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ini, Ya, saya. Ibadah ya? Silakan.
silakan Puan untuk pertanyaan soalan kepada Ustaz. Ya, teruskan. Saya Rosma dari kelompok dari Sentul. Silakan. Saya nak tanya tentang sunat witir ni. Kalau kita dah witir di masjid dengan imam bulan puasa, lepas tu kita terbangun nanti malam, boleh tak kita sambung witir ni lagi? Itu saja Puan ya? Witir ini berapa rakaat semuanya? Berapa rakaat untuk solat witir? Baik, itu saja Kak. Okey, terima kasih. Okey, silakan. Kalau kita dah solat witir di masjid dengan imam 3 rakaat, iaitu 2 salam 2 1, bila kita balik ke rumah kita, kita nak sambung, kita boleh tambah lagi 2 rakaat. Kerana witir ni sepanjang rakaatnya ialah 11 rakaat. Kalau kita dah buat 3, kita hanya perlu tambah 2 je. Tambah 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, 8 rakaat dengan 2 rakaat, maka itu dikira jumlah witir. Kerana sekurang-kurangnya satu, sebiasa dibuat ialah 3, tapi sepanjangnya ialah 11. Yang satu tu kita tak perlu ulang, cuma kita boleh tambah, cukupkan untuk sepanjang malam walaupun dipisah dengan tidur. Buat 3, 2, 1 tidur. Bangun tu kita boleh sambung saja untuk sempurnakan kita punya witir kita sehingga 8 rakaat. 2, 2, 2, maka jadilah jumlah witir kita semua adalah 11. Itu dia punya kedudukan dia. Baik, ini juga satu lagi pertanyaan mengenai solat masalah jamak dan juga qasar. Bila sampai ke masjid waktu zuhur sudah masuk dan mengikut imam setempat untuk mendapatkan fadilat berjemaah, soalannya bolehkah kita qasar asar ataupun memadai jamakkan saja asar 4 rakaat? Taib, kita bila dalam perjalanan sampai di satu masjid, kebetulan waktu zuhur, kita ikut jemaah tempatan. Imam buat 4, kita kena ikut 4. Tetapi dalam masa yang sama kita telah niatkan bahawa kita nak menjamakkan asar kepada waktu zuhur. Maka selepas saja salam, kita bangun, jangan lama, dipisahkan, terus kita buat solat asar. Maka kita ada pilihan, sama ada kita nak buat asar jamak ini secara khasar, kita buat 2, ataupun kita nak buat jamak secara tamam, kita buat 4. Kita boleh pilih mana-mana yang kita nak buat, tak ada masalah, InsyaAllah. Dan daripada Zaitun Muhammad, katanya Ustaz mungkin dapat berikan penjelasan tentang solat sunan awabin. Solat sunat awabin adalah satu jenis solat yang mana seorang itu bertaubat kepada Allah, selalunya dibuat selepas maghrib antara isyak, dengan 6 rakaat ataupun 8 rakaat, yang mana dia akan baca Al-Fatihah, kemudian dia baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, kemudian dia baca Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Nas sekali-sekali pada setiap rakaat, dan dia banyak akan bertaubat. Awabin ni ialah awah, orang yang bertaubat kepada Allah, insaf, dan dia rasa kesal dan dia bertaubat pada Allah, maka itu solat sunat awabin, boleh buat insya-Allah. Alhamdulillah. Terus lagi di talian 03-62051500 bersama-sama kita di talian batu ini, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Puan Siti daripada Johor Bahru. Silakan. Saya nak tanya dengan Ustaz, tapi saya rasa kurang daripada tajuk sikitlah. Kita sebagai isteri, kita tahulah suami kita tu penuh pendapatan lebih, tapi kita rasa dia boros. Apa hukumnya kalau kita ambil duit dia tu, kalau kita nampak duit tu lebih, kita ambil untuk tujuan kita simpan, sekiranya dia macam kecemasan, benda tu kurang, kita bagi balik pada dia untuk belanja sama-sama. Baik, terima kasih Puan. Okey. Tapi ini adalah urusan rumah tangga. Jadi memang berlaku pada zaman baginda seorang sahabat yang ada duit banyak, tapi dia kedekut nak membelanjakan untuk keperluan rumah. Jadi isteri mengadu, suami ada belanja tapi dia tak nak bagi. Jadi dia sayang. Jadi baginda suruh isteri itu ambil kadar yang dia perlu. Jadi kadar yang dia perlu ambillah untuk kehidupan dia. Kerana memang wajib pun suami memberi nafkah kepada isteri. Tak kira isteri ini anak orang kaya atau anak orang miskin, memberi nafkah adalah satu tanggungjawab. Cuma kita bezalah.
Jangan nanti suami kata kita mencuri. Tapi kalau kita dapat menyimpan, kadang-kadang mungkin kesibukan dia dan dia memang dah lama perangai dia suka boros. Jadi kalau kita pandai ambil hati dan pandai kita ambil simpan jimat dengan tidak terasa kepada satu masalah rumah tangga, tak mendatangkan bahaya pada kita, boleh, tak ada masalah, demi kebaikan suami. Kerana kita ni hidup berumah tangga ni adalah saling sokong menyokong, saling mempunyai perlu memerlui antara satu dengan lain. Suami tak boleh anggap diri dia dah cukup, isteri yang bergantung besar kepada dia, dan isteri tak boleh anggap segala-galanya hanya pada suami. Jadi kita kena seimbang. Jadi kalau isteri yang prihatin ini tentang masalah suami, kalau dibiarkan duit banyak, dia boros macam, dia belanja semua orang, dia ambil simpan sikit dan dia pun tak ada masalah apa, maka itu satu langkah yang bijak sama-sama dalam menyokong rumah tangga. InsyaAllah. Baik, kita masih lagi terus bersama dalam rancangan Tahsinul Ibadah pada kali ini, untuk kita membawakan tajuk sebab-sebabnya untuk wajib mandi, dan juga di samping itu juga kita ingin meneruskan pertanyaan daripada rakan kita di Facebook. Umi katanya niat mandi hadas itu adalah ketika air mengenai kepala. Jadi bolehkah niat itu dilakukan ketika itu badan masih bersabun, Ustaz? Bila mula kita basuh badan kita dengan air yang bersih, sama ada, kerana ada orang mula-mula mandi, dia mandi daripada kaki. Dia tak boleh mula kepala terus menggigil sejuk, dia ambil sampai kaki, ke lutut, naik sampai ke pinggang, dada. Maka bila sampai je air, dia niat. Ataupun kita memang boleh memulakan daripada kepala. Yang penting air yang bersih yang kita nak mandi ni, bila kena pada anggota tubuh badan kita, terus masa itu bertembung antara basuhan dengan lintasan hati kita untuk niat, maka itulah mandi kita. InsyaAllah. Okey, baik, kita teruskan dengan satu lagi persoalan daripada Quratul Ayun. Katanya, bagaimana kalau lepas bersalin 30 hari dan kering darah, wajib tak bersolat? Kalau hari yang ke-30 lepas bersalin datang darah pula, apakah nama dan juga jenis darah itu, Ustaz? Darah yang keluar selepas seorang bersalin, kalau katakan anak dah keluar, kalau dia ada 2 kelahiran anak keluar yang pertama, lepas tu keluar darah, itu dipanggil darah nifas. Anak kedua yang keluar pula darah, itu juga dipanggil darah nifas. Jangan ada orang dia keluar anggota putus-putus, entah macam mana, keluar kepala saja dulu, kemudian keluar pula tangan, kemudian keluar pula perut, kemudian keluar pula kaki, lagi tak keluar sempurna tu belum selesai. Maka itu lepas itu baru dikira darah tu darah nifas. Sepanjang tempoh 15 hari. Kalau katakan hari ini dia melahirkan anak, belum ada darah, malam belum ada, maka itu dia darah nifas. Belum ada 1 hari, 2 hari dah masuk, lepas tu baru ada darah, itu dia darah nifas. Sepanjang 15 hari. Kalau lepas bersalin sehingga berlalu 15 hari tak ada apa darah, masuk hari ke-16 baru datang, maka itu bukan lagi darah nifas, sebaliknya itu dikira darah haid. Tapi kalau darah keluar selepas bersalin, paling lama 60 hari. Kalau dia datang hanya sebulan macam soalan tadi, cukup sebulan habis, darah tak ada apa lagi dah, maka kita kata darah nifas sudah berakhir. Dengan tempoh itu, maka dia wajib mandi dan wajib solat. Kerana darah nifas ni, sekurang-kurang darah ialah setitik, selama-lama ialah 60 hari, kebiasaannya 40 hari. Kedudukan manusia tabiat yang tak sama, kadang-kadang datang sekejap, ada yang datang lama, tapi tidak boleh lebih daripada 60 hari. Alhamdulillah. Dan terus lagi untuk kita dapatkan mungkin pemanggil terakhir kita untuk hari ini, silakan 0362051500. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum, saya Melu daripada Teluk Kemang. Silakan. Ada 2 soalan ya. Saya nak minta Ustaz tolong bacakan bacaan yang sebenar semasa kita solat duha, masa sujud tu. Dengan lagi satu, masa yang betul masa kita angkat jari telunjuk dengan ibu jari masa kita tahiyat. Cara yang betul ya. Baik, sila. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Taib. Mengenai dengan bacaan solat duha ni, kita baca biasa yang kita baca dalam solat fardu. Maknanya dalam kita kalau rokok subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan kalau kita doa, ada doa-doa dia, tapi doa apapun dia tidak ada sesuatu yang khusus. Kita boleh doa apa saja doa, dan itu semua tidak dia seperti solat 2 rakaat biasa, yang mana paling afdal 8 rakaat kita buat. Kalau boleh lebih sampai ke 12, tapi 8 tu adalah afdal. Waktunya waktu duha, secara bersendirian atau berjemaah boleh kita lakukan. Yang kedua ialah mengangkat telunjuk. Mengangkat telunjuk bila kita baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, pada kalimah illallah kita angkatkan jari kita. Dengan kita genggamkan, disebut genggaman 53, iaitu 50 jari ibu jari kita yang bulat dan 3 genggaman 3 anak jari di bawah, dan kita angkatkan jari tunjuk kita. Daripada situ sampai kita salam, bagi salam kanan dan kiri, baru kita turunkan jari kita. Itu adalah suatu yang sunat dalam solat kita. Alhamdulillah. Mungkin satu lagi persoalan di Facebook sebagai soalan terakhir Ustaz, daripada Amal Iman. Katanya, keputihan ibu mengandung yang kerap keluar dan hampir setiap waktu, bagaimana dengan wuduknya, dan adakah pakaian dalam yang terkena keputihan tersebut perlu dibuka ketika solat ataupun cukup sekadar dengan lap saja yang tepat terkena tu Ustaz? Keputihan yang keluar daripada dalam adalah satu yang disebut sebagai najis. Jadi kalau benda itu berterusan selalu berlaku, maka perempuan apa yang perlu ialah bila masuk waktu solat, dia bersihkan dan dia tutup, dan dia ambil wuduk setelah masuk waktu dan solat untuk satu fardu dan beberapa sunat, tidak ada masalah. Jadi setiap kali solat, dan pastikan jangan bagi kena pada pakaian. Jadi kalau kita pakai apa pun, kita tutup. Kemudian jangan kena pada seluar dalam, jangan kena pada kain telekung dan sebagainya, maka solat kita sah. Kerana keputihan yang datang daripada dalam itu adalah najis. Alhamdulillah. Dan rasanya dah sampai ke penghujung. Mungkin sebagai penutup Ustaz, untuk kesimpulan kita, silakan Ustaz. Saya terus mengajak para pendengar Radio Aikim, kita ambillah kesempatan daripada rancangan-rancangan yang ada di Radio Aikim sebagai satu usaha untuk kita menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan setiap hari ada yang kita dapat tambah. Kalau hari ini kita nak penambahan daripada sudut gaji, pendapatan, maka ilmu juga adalah suatu yang sebenarnya menjadi kebanggaan manusia. Kalau orang mendabik dada kata saya tahu, maka itulah kelebihan ilmu sebenarnya. Dan bila satu orang akan menjadi marah bila kita awak apa tahu, maka dia akan jadi marah, maka itulah keburukan jahil. Maka atasilah hidup kita dengan kita dapat menimba ilmu selalu, insya-Allah. Insya-Allah.